Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kembali kita pada ayat 67 dan 68 dari surah Yusuf. Tolong buka muka surat 599, 600, 601 dari tafsir Ibn Katsir, jilid yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wama ughni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Dan aku berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeza. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kamu walau sedikit pun dari takdir Allah SWT. Keputusan menetapkan satu hanyalah Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya sahaja orang-orang yang bertawakal menyerah diri. Dan tak kala mereka masuk menurut apa yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tidaklah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tapi itu hanya satu keinginan dalam diri Yaqub yang telah ditetapkannya. Dan sungguhnya dia mempunyai pengetahuan kerana kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Antara persoalan yang timbulkan, bagi contohnya dalam Ta'wilatul Quran oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kenapa pada kali pertama mereka pergi, Nabi Yaqub tidak menyusun strategi seperti itu, iaitu menyuruh mereka untuk masuk di pintu yang berbeza-beza? Jawapannya, kerana mereka sendiri telah pun pulang beritahu si ayah mereka mendapat layanan yang sempurna daripada penguasa Mesir, Nabi Yusuf tu. Jadi apa yang logik itu, bila mereka telah mendapat kedudukan, maklumlah menjadi orang karib kepada orang berkedudukan ni merupakan satu makam, satu kedudukan yang dipandang oleh orang lain dengan penuh rasa hasad. Sedangkan benda yang kecil-kecil manusia boleh hasad, ini kan pula bila mempunyai hubungan kekerabatan, keakraban dengan orang penting seperti itu. Jadi kali pertama tak timbul isu itu, tapi kali kedua pertemuan ini mestilah diperhatikan paling kurang pun oleh orang dalam istana. Nampak, ya apa hal ni, fulan ni adik-beradik datang sentiasa dapat kerakyaan, kenapa kita tak dapat sepertinya? Maka si ayah telah pun dapat membaca situasi itu, menyuruh mereka untuk bitafarruq. Maknanya elakkan sebarang bentuk possibility, potensi yang boleh berlaku, bahawa expose mereka kepada danger seperti itu. Dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan juga dalam bab supaya selamat dari ain. Jadi ucapan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya ini menurut kebanyakan ahli tafsir merupakan satu dalil penjagaan dari hasud. Secara zahirnya hasud ada dan nyata, namun penentu akhir daripada segala hakikat itu ialah Allah. Dan hasud hanya sekadar sebab. Hasud maksud saya digunakan bahasa Arab ha, sin, waw, dal, merujuk kepada orang yang memiliki power pada matanya itu boleh memudaratkan orang, semuanya dengan izin Allah SWT. Sebab itu Nabi pernah mengatakan al-ainu haqqun, al-ainu haqq, bahawa pandangan yang mudaratkan itu benda yang boleh berlaku, benar-benar boleh berlaku. Jadi hasud ni boleh memiliki impact yang nyata bagi manusia. Saya telah terangkan dalam tafsir An-Nasafi, Imam An-Nasafi bahkan mengatakan orang yang memiliki ain hasidah ini, yang hasud ini, boleh menyebabkan orang masuk ke dalam kubur dan boleh menyebabkan seekor unta masuk dalam periuk untuk dimasak. Maksudnya pernah berlaku dalam kes yang dirujuk. Unta ini kerap beranak, maka orang yang memiliki mata yang memudaratkan ini melihat, amboi, cantiknya unta ini, gemuknya dia, sihatnya dia, suburnya dia, produktifnya dia. Kata-kata seperti itu tidak diselangi dengan kita kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, melihat rumah orang ke, kereta orang ke, hendak kita ucapkan seperti yang diajar oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Sebutlah Masya Allah la quwata illa billah, in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Semua itu daripada Allah. Ataupun diajar juga untuk menyebutkan Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Allahumma barik fih,
Allah, Alhamdulillah nak kau balik beritahu ayah keputusan periksaanmu cemerlang sekali. Maha suci Allah, maha berkat, semuanya keberkatan Allah yang berikan, yang jadikan. Ya Allah, berkatilah anak aku pada kejayaannya. Macam tu kena ucapkan. Atau sekurang-kurangnya Masya Allah la quwwata illa billah, Alhamdulillah. Jangan terus kita muji amboi. Kerana penjelasan para ulama seperti disebut Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, kata-kata seperti ini dia umpama kilat. Kilat itu adalah datang dari iblis yang duduk bertapa dekat seseorang. Berbezalah skala kekuatannya. Maka bila seorang mengatakan amboi, aduhai, cantik, wah, kata-kata itu ibarat kilat akan pergi untuk apa ini panggil kilat yang laju seperti halilintar, ini akan kena pada orang yang ditujunya itu dan boleh memudaratkan. Banyaklah cerita pelik tuan-tuan kalau kita baca dalam perkara semikian, kerana Nabi SAW telah menyatakan al-ainu haqq. Maka orang yang demikian adalah rawatannya. InsyaAllah ada masa nanti kita akan merujuk dalam ayat yang lain. Sebab itu doa Nabi kepada cucu baginda SAW, dan dianjurkan kepada kita untuk baca kepada anak-anak kita yang masih kecil, yang belum pandai untuk berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tak ada kala keluar dari rumah, bayi yang baru lahir umpamanya, hendaklah kita berdoa. Kalau laki, wa'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau perempuan, wa'izuki bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hama wa min kulli lama. Aku melindungimu dengan nama Allah, kalimah-kalimahnya yang sempurna dari setiap godaan syaitan, binatang, haiwan, makhluk. Ni orang Melayu panggil hama. Bukan hama kereta tuan-tuan, HUMMER, bukan. Ni hama, HAMA. Ini kuman barangkali atau virus yang kita tak nampak, yang boleh menyebabkan penyakit. Wa min kulli ainin lamah, dan dari semua mata yang boleh membahayakan. Ataupun wa'idzuka bi kalimatillahi tamma min syarri kulli ma khalaq. Ya Allah, aku mohon perlindungan untuk puteraku ini, puteriku ini, anakku ini, anak-anakku ini, daripada segala yang dijadikan. Baik, mengapa Allah SWT menyebut dalam ayat ini suruhan itu supaya abwab mutafarriqah? Lihat ayat, la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuk dari pintu yang berbeza-beza. Kenapa tak digunakan muta'addidah di sini? Ada beza rupanya tuan-tuan antara muta'addidah dengan mutafarriqah. Apakah bezanya? Bezanya pada perkataan tafarruq. Tafarruq ni merujuk kepada taba'ud, merujuk kepada benda yang jauh. Tapi kalau sebut muta'addidah ni tak semestinya jauh. Maknanya Nabi Yaqub punya langkah bagi memastikan anak-anaknya selamat, baginda telah nampak walaupun tidak pergi ke sana, masuk di tempat yang beza-beza. Jangan masuk seorang diikuti yang lain berturutan pun tak boleh juga. Masuk secara berasingan tapi tempat yang sama tetap akan menjadi target orang tertentu. Maklumlah negara Mesir ini yang dipimpin di bawah penguasanya yang hebat. Walaupun aku tak pergi ke sana, kata si ayah, tapi aku dapat bayangkan betapa cekapnya pengurusan, betapa sophisticatednya kelengkapan mereka, bagaimana mereka memerhatikan orang datang. Tentu ada kawalan selia yang tertentu. Maka hendaklah kamu masuk dari pintu-pintu yang berbeza-beza, yang jauh-jauh. Jangan masuk daripada pintu yang sama walaupun berasingan. Maka Allah menggunakan perkataan mutafarriqah, tafarruq, itu beza daripada ta'addud. Kerana ta'addud ia bermakna berbeza tetapi mungkin dekat-dekat. Maka penggunaan tafarruq lebih ablagh fi husuli muradihi, kata Al-Imam Ibn Arafah. Maka tafarruq lebih sesuai, lebih tepat penggunaannya bagi merujuk kepada bila anak-anak itu sampai 11 orang itu masuk dari pintu yang beza-beza. Kata mereka ada 4 pintu, seorang masuk pintu ni, yang lain masuk pintu lain, yang nombor 3 masuk pintu 1 balik semula, selepas itu berapa waktu yang lama. Ini bagi memastikan tak ada orang melihat dan cam mereka, nampak mereka daripada awal tu dapat kedudukan, dapat kemuliaan, kerajaan oleh penguasa negara Mesir iaitu Nabi Yusuf. Ini adalah tujuannya tak lain tak bukan untuk keselamatan mereka. Baik, seterusnya kita dapat lihat dalam ayat ini bahawa si ayah mengatakan inil hukmu illa lillah wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Walau bagaimanapun langkah yang telah kamu ambil mengikut apa yang aku suruh ini, namun demikian aku tidak dapat melepaskan kamu sedikit pun daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Andai dia mengkehendaki satu yang lain daripada yang kita kehendaki, apa yang kita hendak. Keputusan menetapkan satu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang digunakan sini, inil hukmu illa lillah. Ketetapan akhirnya milik Allah. Kata Al-Imam Al-Fakhr Razi dalam tafsirnya, Tafsir Kabir itu. Perkataan hukmun. Hukmun ni menarik untuk kita lihat antara perkataan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Hakim, hukmun, hikmah. Ini dipanggil sebagai
hukmun datang dari perkataan hakamatun. Hakamatun dabbah li'annaha tamna'u dabbah anil harakatil fasidah. Umpama orang yang menaiki kuda yang pantas itu, dia perlu kepada hakamah. Hakamah ni ibarat tali kekang ke apa dipanggil, yang akan memastikan kuda ni pergi ke kanan ke, toleh ke kiri ke, lari dengan laju ke. Maka kawalan kepada kuda ni dipanggil sebagai hakamatun. Begitu juga unta, begitu juga kenderaan zaman dahulu, himar atau keldai mereka naiki, bagal ke. Sampai sekarang hakamatun tu steering kereta lah. Jadi perkataan hukmun ni merujuk kepada satu ketetapan yang mana kalau diibaratkan tali kekang ataupun steering kereta ni tadi, maka dia menentukan hal tuju. Maka hukmun ini milik Allah SWT, maka apa yang Allah kehendaki itu yang berlaku. Tengok, inilah dia bahasa Arab. Jazrul kalimah ni berasal daripada perkataan ha, kaf dengan mim, datang perkataan hakamatun, dan seperti yang telah diterangkan tadi bahawa fabayyana ta'ala anna al-hukma bihadha tafsir laisa illa lillahi subhanahu wa ta'ala wa dhalika yadullu ala anna jami' al-mumkinat mustanidatun ila qada'ihi wa qadarihi wa masyiatihi wa hikamihi amma bighairi wasitatin wa imma bi wisatatin. Jadi segala perkara itu yang kita rancang, ia mungkin berlaku sebagaimana kita nak, dan mungkin berlaku sebaliknya daripada apa yang kita fikirkan, tapi yang Allah tetapkan selain daripada itu. Maka inilah yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam kata-kata Nabi Yaqub. Dapat kita lihat mengajar satu kesedaran berakidah, fiqhut tadayun yang penting. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini bila kita lihat lagi sekali, wama ughni ankum minallahi min syai', menunjukkan bahawa ke sifat berhati-hati, teliti. Maknanya dalam buat satu benda ni kena ada planning. Jadi masuknya anak-anak Nabi Yaqub ni secara terpisah dari berbagai pintu itu tidak akan dapat mengubah takdir dan ketentuan Allah. Walaupun si ayah telah merancang demikian, memerintahkan sedemikian, kalau berlaku sebaliknya itu memang bukan bidang kuasa ayah lagi. Jadi segala urusan takdir hanya di tangan Allah. Seorang mukmin hanya boleh berserah diri kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jadi nasihat Nabi Yaqub untuk anak-anaknya hanya sekadar terbatas satu ungkapan isi hati, penjagaan secara lahir. Mengikut logik akal begitulah. Tapi dia tahu dalam bab beragama ni melalui wahyu yang diperolehinya, kebanyakan orang tidak tahu apa yang dia tahu kerana dia merupakan Nabi Allah. Jadi maksud pengetahuan yang dikemukakan di sini, pengetahuan ialah amal perbuatan yang sesuai dengan ilmunya. Jadi Nabi Allah ni diberikan olehnya satu pengetahuan yang tidak diberikan kepada orang lain. Sebab itu Allah menyatakan dalam ayat ini, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maksudnya, dan sungguhnya dia mempunyai pengetahuan kerana kami telah mengajar kepadanya, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi nasihat Nabi Yaqub ni untuk anak-anaknya hanya sekadar ataupun terbatas satu ungkapan, perancangan yang dilihat dari sudut logik, tetapi baginda sedia maklum dengan wahyu yang diterimanya sentiasa daripada Allah SWT bahawa kita merancang selebihnya serah kepada Allah SWT. Inilah yang dimaksudkan sebagai amal perbuatan sesuai dengan ilmunya. Jadi tindakan, plan of action, tindak tanduk, langkah yang diambil, semua itu merupakan daripada ilmu yang dia ada sebagai manusia yang sifatnya terbatas. Jadi selebihnya selepas itu dia berserah kepada Allah SWT. InsyaAllah itulah yang dimaksudkan. Dan ayat-ayat ini juga menganjurkan supaya setiap Muslim memperingatkan saudaranya atas satu bahaya dan menunjukkan jalan yang selamat baginya. Kerana agama ni adalah nasihat. Sebab itu kita boleh menerangkan kepada orang Islam yang lain tentang sikap setengah orang yang merosakkan, yang bahaya. Jangan kamu dengar cakap dia ni telah ramai orang tertipu di tangannya. Maka perkara sedemikian bukan merupakan ghibah, bukan merupakan umpatan. Bahawa kita ni dibenarkan untuk berkata perkara-perkara seperti itu kepada orang Islam bertujuan untuk menyelamatkannya dari penganiayaan atau kezaliman yang boleh berlaku. Tidak semua bentuk umpatan itu diharamkan. Ada umpatan yang perlu dan menjadi wajib bagi menyelamatkan keadaan. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan bagaimana tindakan Nabi Yusuf AS selepas abang-abangnya membawa Bunyamin AS, dan bagaimana perangkap yang dilakukan itu kena pada tempatnya. Dan insyaAllah kita akan lihat apakah penjelasan dari sudut pandangan para ulama tafsir terhadap peristiwa ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.